Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin, Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sihat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metod. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ni sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ni sangat fleksibel. Korang juga tak akan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Julai kita ada 2 batch, tapi special sikit untuk batch Raya Haji kita tawarkan harga RM80 sahaja. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marahin, program Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia dan juga Indonesia kan. Korang pun suka juga kan dengan aku kan, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berbedu. Let's go. Come on yo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, insya-Allah. Hai lah korang ni, aku dah cakap korang janganlah duk kena kencing dengan FB page hoax, dengan channel-channel YouTube hoax yang segelintirnya daripada Indonesia yang banyak buat konten palsu yang tak betul berkenaan dengan Malaysia, especially berkenaan dengan tentera Malaysia. Tujuan dorang adalah nak viewer, nak subscriber je. Sebab dorang tahu kalau dorang buat video yang macam kontroversi sikit kan, ada mention Malaysia, ada mention tentera Malaysia, confirm viewer tu ramainya datang daripada Malaysia. Tapi tak apalah, okey, ada orang request dekat aku untuk buat satu reaction ni. Dia bagi link dekat aku, dia cakap, "Betul ke? Tolong react." Aku pun klik lah link tu, dan link tu dia cakap kabar viral terkini. Terkini tu maknanya baru lagi lah, sebab aku tengok video ni diupload semalam dekat Facebook page Memiliki. Detik-detik TNI AU, Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara, tangkap jet tempur Malaysia yang masuk Laut Natuna. Bravo TNI, ganyang Malaysia. Dia punya caption. Aku malas sebenarnya nak buat reaction ni, tapi tak apalah sebab korang dah request kan. So tak apa, aku akan buat reaction dulu dan kemudian aku akan bagi tahu dekat korang berita sebenar dia. Sebab Havoc pun ada juga komen dekat page tu kan. Havoc pun gelak-gelak aje, okey? Sebab benda ni okey, tak apa. Sebelum kita teruskan, korang kena tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus memberikan konten-konten yang membetulkan. Mungkin korang ada salah faham ke, terpercaya, terracun ke dengan berita yang tak benar. Tapi lagi sekali nasihat aku, kalau ada video-video ataupun konten-konten yang hoax, yang mana aku dah pernah buat video dah, senarai channel-channel YouTube yang hoax, tak payahlah korang tengok, okey? Lalu dah aku ni. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe now. Ini macam mic ni. Waskar diorang memang terbaik. Pesawat Malaysia dicegat TNI, ini reaksi pemerintah Malaysia? Okey, pesawat di Ceketani tu dipintas lah tu, di-intercept. Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Hishamuddin berencana menemui Menteri Pertahanan Indonesia Menhan Prabowo untuk menyampaikan protes atas pencegatan pesawat militer milik Malaysia oleh TNI Angkatan Udara beberapa hari lalu. Saya akan sampaikan keprihatinan beberapa Malaysia hari pada lalu, masalah ini, ujar Hishamuddin melalui siaran pers pada Senin. Hishamuddin mengatakan masalah pencegatan pesawat militer Malaysia oleh Indonesia akan dibahas secara terbuka dengan pemerintah Indonesia. Dia mengatakan Malaysia berhak menerbangkan pesawat militernya dan melakukan manuver udara di atas laut teritorial, perairan, dan kepulauan Indonesia untuk latihan penerbangan taktis dan penembakan senjata. Hal itu, menurut dia, diperbolehkan dalam perjanjian kedua negara.
Tapi hari ini saya menerima pesan pendek dari Kepala Royal Air Force Malaysia, Tan Sri Roslan bin Saad mengenai insiden ini, ujarnya. Hishamuddin kemudian menceritakan kronologi kejadian yang bermula saat pesawat militer Malaysia terbang dari Pangkalan Udara Subang Air Force pukul 10 waktu setempat untuk misi pelatihan. Dia menjelaskan, penerbangan itu telah dijadwalkan oleh pihak Labuan Air Force Base. Kemudian, pada pukul 12.03, pesawat bernama Mega 207 RMAF dicegat oleh 2 jet F-16 milik TNI AU. Pencegatan dilakukan tepat pada titik 24 mil dari Kepulauan Natuna, tepatnya pada ketinggian 23.000 kaki sesuai dengan catatan lalu lintas Collision Avoidance System, CAS. Pesawat militer Malaysia mencoba menghubungi kedua jet tempur milik Indonesia tersebut. Tapi TNI AU gagal memberikan respons, ucapnya. Kedua pesawat TNI kemudian mencegat dan memaksa agar pilot pesawat militer Malaysia mendaratkan pesawat. Hishamuddin mengatakan kejadian ini bukan permasalahan sepele. Kami akan terus menggunakan jalur itu sesuai dengan ketentuan. Pihak Malaysia mengklaim, terbang di wilayah perbatasan Indonesia adalah haknya. Tak habis klaim. Karena itu, klaim je keluar daripada mengambil tindakan apapun untuk merespons kejadian ini untuk mengembalikan rute penerbangan latihan mereka di atas kawasan Indonesia. Allahu Akbar. Lepas tu video nak gempak-gempak lah, bobo fighter aircraft terbang sana sini, ulang-ulang habis buatlah. Dia punya video dia memang nampak dengan dia punya muzik kan, cing habis dah tu je. Kepada rakyat Malaysia, bila korang jumpa video-video yang macam kontroversi kan, especially berkaitan dengan Malaysia, especially berkaitan dengan ketenteraan Malaysia, tolong siasat, tolong cari. Korang boleh Google je dulu, cari. Sebab benda-benda ni biasanya memang dah keluar dekat Google, dekat berita-berita dulu, dah lama dah. Mula-mula, insiden inilah, nanti aku terangkan sikit pasal insiden dia. Benda ni sebenarnya dah lama dah. Benda ni dah lama dah, faham tak? Tadi dia punya komentator tu ada cakap apa? Kepala Tentera Udara Diraja Malaysia kan, Roslan bin Saad. Panglima Tentera Udara sekarang ni adalah General Tan Sri Asghar Han bin Goriman Han TDM. Itu panglima lama Roslan bin Saad tu lah. Itu pun dah terkantoi dah. Benda ni benda lama. Aduh, korang ni kenapa lah duk percaya sangat benda-benda ni? Aku explain satu-satu berkenaan dengan berita viral kan. Dan aku percaya komentator yang buat video ni, dia memang baca sebiji-sebiji daripada artikel yang dikeluarkan oleh salah seorang pengamal media daripada negara Indonesia lah. Benda ni jadi pada tahun 2016. Sekarang 2022. Dah 8 tahun, babe. Tapi nampak tak dorang punya muslihat? Dorang post benda ni nak menampakkan seolah-olah benda ni baru je terjadi semalam, kemarin semula. Konon baru terjadi lah. Pesawat yang dikatakan dipintas oleh TNI AU itu adalah pesawat milik Malaysia, iaitu C-130 dengan call sign Mega 207. Pesawat ni berlepas daripada TDM Subang dan nak menuju ke TDM Labuan dengan menggunakan laluan yang biasa, yang dah tak ada isu, yang memang dapat persetujuan oleh dua negara untuk Malaysia ke Indonesia ke pakai laluan itu, yang memang sekian lama memang kita pakai laluan tu pun. Kalau korang tengok video tadi tu, komentator tu nak menampakkan kononnya macam ada ketegangan lah berlaku, tapi sebenarnya langsung tak ada konflik ketegangan apa-apa pun. Berita yang kononnya kita punya C-130 kena intercept tu adalah sumber daripada media Indonesia sahaja, bukan daripada pihak-pihak yang rasmi daripada TNI ataupun daripada TNI AU. Memang ada statement daripada kita punya Menteri Pertahanan sendiri pada waktu itu, iaitu Datuk Seri Hishamuddin. Dia pun ada bagi tahu dan pesan kepada media kedua-dua belah
pihak, kedua-dua belah negara lah, Indonesia dengan Malaysia, supaya tak keluarkan lagi apa-apa berita berkenaan dengan insiden ini selagi siasatan belum selesai. Dan berita sebenarnya keluar 2 hari lepas kejadian tu berlaku pada lebih kurang 26 Jun, berita tu keluar lah. Dan kemudian pada 28 Jun 2016, Kementerian Pertahanan telah mengesahkan bahawa kita punya C-130 itu sebenarnya tidak dipintas ataupun tidak di-intercept oleh 2 kali F-16 daripada TNI AU. Jadi sebenarnya apa yang jadi? Ketika itu sebenarnya yes, kita punya C-130 memang terbang berdekatan dengan Pulau Natuna milik Indonesia itulah, yang mana memang laluan biasa yang dah dapat persetujuan kedua belah negara untuk kita lalu. Pada waktu yang sama juga F-16 daripada TNI AU sedang mengadakan rondaan, sebab katanya 2-3 hari sebelum tu Presiden Jokowi ada melakukan lawatan dekat Pulau Natuna dengan menggunakan kapal perang dorang. Itu sebenarnya adalah langkah daripada pihak Indonesia sendiri nak tunjuk dorang punya lebih kurang macam show of interest dekat Pulau Natuna ni, sebab Pulau Natuna ni adalah salah satu tempat yang dituntut oleh pihak China, sebab beberapa hari sebelum lawatan Presiden Jokowi itu ada satu insiden yang melibatkan nelayan daripada China yang menceroboh Pulau Natuna. Lepas tu juga memang ada perbincangan di antara kedua belah pihak, antara Datuk Seri Hishamuddin dengan Menteri Pertahanan Indonesia pada masa itu, iaitu Jeneral Ryamizat. Kedua-dua belah pihak berbincang dengan cara baik, memang tak ada isu yang tegang ke isu berbangkit, memang tak ada langsung. Ini semua berpunca daripada laporan yang ditokok tambah oleh media Indonesia sendiri. Jadi kesimpulannya dekat sini, memang tak ada apa-apa intercept ke dipintas ke berlaku, hanya kerana kita punya C-130 tengah terbang lalu berhampiran dekat Pulau Natuna. Lepas tu kebetulan F-16 daripada TNI AU tengah membuat rondaan untuk nak berlega lah, dia buat rondaan lah, sebab tengah tegang masa tu dekat Pulau Natuna tu disebabkan nelayan China masuk tu kan. So dorang just buat proses ataupun prosedur identification sahaja, di mana 2 biji kapal F-16 daripada TNI AU menerima visual identification daripada C-130 untuk dia nak lalu. Dia macam lebih kurang kau lalu dekat depan rumah jiran kau lah, lepas tu kau tin hai, okey, lalu. Macam tu lah lebih kurang. Dia just nak menyapa lah. Dia nak bagi tahu, okey, aku lalu kat sini. Itu saja, tak ada isu, tak ada apa pun. Dan memang sama sekali tak ada langsung intercept. Lepas tu kapal kita kena paksa landing dan sebagainya. Memang tak ada langsung. Jadi guys, lagi sekali aku pesan dekat korang, bila nampak video-video macam ni, first, jangan panik. Lepas tu korang boleh google sendiri, sebab cerita ni kalau betul confirm besar, confirm viral, confirm keluar dekat semua media. Jadi korang bolehlah search dekat Google, check dulu dekat berita-berita yang pernah dikeluarkan, dan jangan percayalah. Okey, nampak? Ini pun satu berita yang ditokok tambah sendiri. Korang boleh search sendiri dekat Google, melambak-lambak artikel yang telah dikeluarkan berkenaan dengan perkara ini. Satunya, media yang bagi tahu tu, dia dah tokok tambah, tak intercept, just ident je. Kemudian dia cakap sebenarnya dah di-intercept. Dan perbincangan daripada kedua-dua belah pihak, Malaysia dan Indonesia, berlangsung dengan cara yang aman dan baik, dan sebenarnya itu memang laluan yang biasa kita pakai dan dah dapat persetujuan daripada kedua-dua belah pihak. So no issue, tak ada apa-apa, jangan risau, tolong jangan percaya. Please, ini zaman fitnah guys. Jadi hati-hatilah semua video yang korang tengok apa semua ni. Please lah. So korang boleh share video ni, mungkin share sekali lah dekat belah sana kan. Confirm dorang akan cakap aku tipu juga. Okay, dorang dapat sumber tu pun daripada media je, bukan daripada TNI AU pun. Tapi itulah, mungkin dapat baiki sikit dorang punya pemahaman kan. Okay, dan korang juga boleh komen
Kalau apa-apa yang korang nak komen, silakan komen. So, nasihat aku, berhati-hatilah. Okey, kita dah akhir zaman ni. Banyakkan baca Quran, banyakkan semayang, baiki semayang apa semualah. Okey, insya-Allah bila iman kita terjaga, kita tak mudah terpedayalah dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Okey. So, korang jangan lupa untuk tekan like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Berpeluh-peluh aku panas sekarang ni. Okey, banyakkan minum air. Assalamualaikum, bye bye. See ya.